Buletin Didik 8 Mac bersama saya Tarushdi Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Negara akan memasuki fasa peralihan ke endemik bermula 1 April depan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ia adalah fasa peralihan untuk negara kembali kepada kehidupan normal selepas rakyat bergelut dengan pandemik COVID-19 sejak 2 tahun lalu. Fasa peralihan ke endemik ini merupakan exit strategi untuk membolehkan kita semua kembali semula kepada kehidupan yang hampir normal selepas hampir 2 tahun berperang dengan COVID-19. Fasa ini juga merupakan fasa sementara sebelum negara beralih ke fasa endemik yang mana ianya tertakluk kepada pengumuman yang hanya boleh dibuat oleh WHO ataupun Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media khas di Parlimen Ibu Negara. Turut hadir Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa dan Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Hussein. Tambah beliau, walaupun memasuki fasa endemik bermula 1 April ini, pemakaian pelitup muka masih diwajibkan di tempat awam. Bagaimanapun, had operasi bagi premis perniagaan dimansuhkan. Sebaliknya, dibenarkan beroperasi mengikut syarat lesen masing-masing. Kerajaan juga memutuskan supaya sempadan negara dibuka bermula 1 April. Keputusan ini dibuat berdasarkan 3 perkara asas iaitu panduan sains dan fakta terkini berkaitan COVID-19, membandingkan keperluan pembukaan sempadan di negara lain dan memberikan keselesaan kepada pengembara. Manakala aktiviti solat Jumaah di masjid, surau atau upacara sembahyang di rumah ibadat selain Islam boleh dilaksanakan tanpa penjarakan fizikal juga bermula 1 April ini. Bagaimanapun, pelaksanaan dan SOP akhir untuk masjid, surau tertakluk kepada ketetapan pihak berkuasa agama negeri dan untuk rumah ibadat selain Islam tertakluk kepada Kementerian Perpaduan serta unit hal ehwal agama lain. Kementerian Pendidikan KPM akan menghentikan pembelajaran bersemuka secara penggiliran di sekolah rendah pada masa yang sesuai dan tidak akan menunggu sehingga program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PKIX mencapai kadar vaksinasi 100%. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razwi Jilin berkata pendekatan itu dibuat dengan mengambil kira keadaan negara yang sedang beralih kepada fasa endemik. Tambah beliau, pengumuman itu akan dibuat bergantung kepada keadaan persekitaran dan perbincangan bersama Kementerian Kesihatan KKM. Bagaimanapun, beliau menegaskan kepentingan pengambilan vaksin di kalangan murid. Datuk Dr. Razwi berkata buat masa ini data KKM merekodkan 32.3% kanak-kanak berusia 5 tahun hingga 11 tahun sudah mengambil vaksinasi berbanding pelajar sekolah menengah yang mencapai lebih 50%. Ia masih di tahap rendah. Justru KPM akan bekerjasama dengan KKM dalam membantu memudahkan proses pengambilan vaksin untuk murid sekolah. Jelasnya lagi, KPM mahu memastikan lebih ramai murid divaksin supaya dapat hadir ke sekolah dalam keadaan selamat. Pendekatan hebahan melalui Jabatan Penerangan dan Jabatan Pendidikan Negeri untuk pemberian vaksin COVID-19 ke atas kanak-kanak di Perlis dilihat berjaya dan memberangsangkan. Dalam tempoh sebulan, pelaksanaan PKIX, 20.8% kanak-kanak daripada 28,000 yang layak telah menerima suntikan dos pertama di negeri itu. Penyelaras Pusat Pemberian Vaksin PPV Masjid Alwi, Dr. Ahmad Fazil Muhammad berkata, pencapaian itu meletakkan Perlis jauh lebih baik berbanding beberapa negeri seperti Terengganu, Sabah dan Kelantan yang ketika ini merekodkan jumlah penerima sekitar di bawah 20%. Kalau kita nampak dari sudut database, program PKIX baru saja start genap sebulan, 9 hari bulan 2 start, hari ini 9 hari bulan 3. Maka negeri Perlis telah mencapai 20.8%. Satu data yang membanggakan berbanding dengan data penggalak yang mana kita dah start pada bulan 12 tetapi angkanya baru mencecah 27%. Tinjauan mendapati kehadiran penerima vaksin ke PPV ini datang secara berkala sejak 10 pagi tadi, memandangkan bukan cuti dan masih hari bekerja. PPV Masjid Alwi menawarkan 2 pilihan vaksin jenis Pfizer dan Sinovac, namun setakat tadi, vaksin jenis Pfizer masih menjadi pilihan. Saya memang nak ambil vaksin. Kenapa tu? Sebab dia akan melindungi saya dan keluarga saya. Dengan kawan-kawan macam mana? Semua ambil tu? Ada yang ambil, ada yang tak ambil lagi. Ada yang setuju, ada yang tak setuju lagi. Lepas tu saya cakap lah kat diorang,
kenapa tak mau ambil vaksin? Diorang cakap takut. Saya cakap jangan takut, rasa sakit je. Lepas tu diorang cakap diorang sih tak mau vaksin. Saya cakap tak apalah. Lepas tu dah lah. Bangga tak dah vaksin? Bangga. Tak sakit. Sakit. Ha? Kawan macam mana tadi? Keluar air mata. Tu kat sepupu. Adik okey tak nangis? Tak. Sebelum main tu takut tak? Takut sikit. Sekarang? Sekarang tak takut. Rasa seronok. Seronok ah. Ada cucu. Dah. Kalau dulu memang kita rasa macam agak curiga lah kalau untuk yang bawah, budak-budak yang bawah 12 ni kan. Tapi memandangkan keadaan kes yang memang sangat-sangat meningkat, saya rasa memang kita kena ambil satu perlindungan lah juga kan. Ambil satu langkah untuk melindungi anak-anak kecil ni. Sebabnya bila ke sekolah nanti kan mereka tak tahu macam mana dengan pergaulan dengan kawan-kawan. Memang tak ada batas tu kan. Especially budak-budak kecil. Jadi kalau dengan adanya vaksin sekurang-kurangnya melindungilah sedikit. Buat masa ini, hebahan melalui program Info on Wheel oleh Jabatan Penerangan Negeri terus dipergiatkan. Tumpuan diberikan di kawasan tumpuan ramai dan perkampungan. Sepanjang bulan lalu, sebanyak 18 kali hebahan dilakukan melibatkan keseluruhan 3 parlimen di Perlis. Beg sekolah lebih besar daripada tuannya. Bukan sekadar besar, berat beg sekolah yang membebani si pembawa sering menjadi rugutan murid dan ibu bapa yang prihatin dengan masalah itu. Kemudahan lokal yang diumumkan Kementerian Pendidikan baru-baru ini dilihat sebagai satu inisiatif yang ditunggu-tunggu ramai pihak bagi mengurangkan bebanan yang telah lama dibawa murid selain mengurangkan risiko kehilangan atau kecurian buku. Jadual kelas yang padat ditambah pula dengan kelas tambahan atau kelas agama sebelum maupun selepas sesi persekolahan membuatkan ramai anak-anak yang terbeban apabila perlu membawa banyak buku dan bahan ke sekolah. Bayangkan bebanan yang perlu digalas. Jika setiap mata pelajaran memerlukan 3 buku, murid-murid terpaksa membawa 15 hingga 18 buah buku ke sekolah setiap hari. Ini belum termasuk peralatan sekolah dan bekalan makanan yang dimasukkan di dalam beg sekolah. Dikatakan purata berat beg sekolah bagi seorang murid sekolah rendah adalah sekitar 5 kg. Hal ini diperakui oleh kebanyakan ibu bapa yang melahirkan kerisauan anak-anak mereka terkesan daripada aspek fizikal dan juga mental. Hari-hari dia tak nak pergi sekolah pun sebab mengangkat beg yang berat tu. Jadi kita terpaksa pujuk dan kita yang kena angkat beg dia masuk dalam kereta. Agak mencabar setiap hari sebab satu memang nak pujuk dia pergi sekolah. Satu nak tolong angkatkan beg dia pergi sekolah. Setiap hari mengadu beg sekolah agama, beg sekolah petang, pagi dan petang kan. Dua-dua berat. Oh, maksudnya macam mana? Dia lepas habis sekolah? Habis sekolah pagi agama, sambung pula sekolah petang kebangsaan. Dua-dua tu memang berat. So maksudnya dia terpaksa untuk pagi tu dia terpaksa bawa semua? Dua beg lah bawa. 2 beg asing dan dua-dua tu ada textbook. Bayangkan satu subjek ada 3 buku. Untuk satu subjek. Jadi satu hari tu banyak subjek kan. Itu yang berat tu. Walaupun ada yang mengambil inisiatif membelikan beg sekolah beroda supaya anak mereka tidak perlu menggalas beg, namun langkah itu dianggap tidak berjaya menyelesaikan masalah sepenuhnya. Mula-mula nak buat beg beroda, tapi beg beroda tu sebab dia bertangga jadi tak bersesuai. Jadi memang kalau nak inisiatif tu memang dia buat satu beg, itu je lah. Sebab nak macam mana, sebab yang kena bawa. Tetapi di sekolah tu dia boleh ada tinggalkan buku di sekolah. Iaitu antara inisiatif yang sekolah dah buat tu yang bagus lah. Jadi ringanlah sikit. Ada buku tinggal kat sekolah, ada buku bawa balik. Biarpun ada sekolah yang membenarkan buku ditinggalkan di dalam kelas, pengumuman Kementerian Pendidikan baru-baru ini untuk menyediakan loker kepada murid-murid dilihat lebih relevan dalam mengatasi isu beg berat. Inisiatif ini seiring dengan sistem pendidikan dari negara luar yang disifatkan sistematik, teratur dan yang paling penting tidak membebankan murid-murid. Di samping, kemudahan yang diberi ini melatih murid lebih bertanggungjawab dan lebih berdikari melakukan penyusunan buku sendiri. Selain itu, langkah penyediaan loker ini juga dapat mengatasi masalah kehilangan atau kecurian buku yang ditinggalkan di rak buku ataupun bawah meja. Saya rasa kena ada locker, proper locker, and then each student kena adalah boleh letak, and then ada kunci. Sebab hari itu ada isu ya, di mana bila pelajar meletakkan buku di sekolah, ada pelajar lain pula mengambil buku ataupun menghilangkan buku. Jadi itu pun masalah jugalah. Jadi kena do something. Better ada proper locker, ada lock which boleh access by the student je.
sebenarnya ada pro and con jugalah. Bagus untuk mengurangkan bebanan buku yang dibawa. Tetapi takut juga kadang-kadang buku yang dibawa tu dia bawa balik tu tak cukup untuk dia nak buat ulang kaji di rumah. So ada pro and con jugalah. Jadi seeloknya kalau buat lokal pun dia kena buat macam penyusunan jadual tu lebih penting untuk saya. Jadi kalau penyusunan jadual yang betul mungkin akan dapat planning yang baik. Jadi buku di rumah pun cukup untuk kami nak gunakan untuk ulang kaji dan di sekolah pun memadai untuk untuk ulang kaji hari itu. Diharapkan kemudahan yang diberikan ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak. Penjagaan lokal sebagai hak milik bersama juga perlu diterapkan supaya aset ini dijaga dengan baik dan dielakkan dari perbuatan vandalisme. Bertemu kembali. Kementerian Pengajian Tinggi KPT bercadang untuk menubuhkan Jawatankuasa Induk Pengembangan Bahasa Melayu Institut Pengajian Tinggi IPT negara-negara ASEAN. Menterinya Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad melalui kenyataan berkata ia sebagai aspirasi Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk memartabatkan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa. Jawatankuasa terbabit turut berperanan merancang pemetaan program kerjasama dalam pelbagai aktiviti seperti penyelidikan pengembangan bahasa Melayu di IPT negara-negara ASEAN. Jawatankuasa itu juga bertanggungjawab dalam program penterjemahan dan adaptasi karya-karya ilmu. KPT turut mengenal pasti 19 buah universiti di Brunei, Indonesia, Singapura, Thailand dan Filipina berpotensi untuk berkolaborasi dengan universiti tempatan. Susulan itu, KPT melantik Universiti Kebangsaan Malaysia UKM melalui Institut Alam dan Tamadun ATMA sebagai sekretariat. UKM berperanan memulakan kerjasama strategik untuk mengembangkan aspek penting tamadun alam Melayu ke peringkat antarabangsa. Dalam pada itu, Datuk Seri Nuraini mengadakan lawatan ke tapak projek Ternakan Kelulut yang diusahakan Universiti Teknologi Malaysia UTM. Program tanggungjawab sosial CSR ini menggunakan experiential learning yang secara tidak langsung memberi manfaat kepada komuniti setempat. Objektif program ini adalah membantu golongan B40, asnaf, ibu tunggal dan individu yang terkesan akibat COVID-19 menjana pendapatan tambahan. Projek ini dilaksanakan melalui kaedah ternakan kelulut modular. Inovasi UTM menggunakan bahan berasaskan konkrit, formulasi khas yang tahan lama dan mudah digunakan. Teknologi ini juga meminimum penyelenggaraan dan mampu menghasilkan madu sehingga 300%. Langkah kerajaan untuk mengubah dasar baru pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET dilihat amat bertepatan dengan keadaan semasa hari ini yang memerlukan lebih ramai tenaga mahir dalam memenuhi keperluan semasa. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mazhir Khalid berkata, bidang pertanian umpamanya dilihat antara paling dikehendaki dalam usaha melahirkan usahawan tani yang berupaya membantu meningkatkan produktiviti serta jaminan sekuriti makanan negara. Ini kerana katanya dunia ketika ini berdepan dengan perubahan iklim tidak menentu ditambah dengan COVID-19 yang belum reda selain isu peperangan menyebabkan keperluan tinggi kepada sumber makanan dalam negara dan antarabangsa. Sudah sampai at par dengan laluan akademik yang lain. Jadi kalau dia punya graduate tu dalam bidang dalam program yang dia masuk tu dengan industri tu dia boleh match. Jadi saya kira bahawa yang paling match sekarang ni adalah TVET lah. Jadi salah satu daripada TVET yang paling banyak keperluan adalah TVET yang berkaitan dengan pertanian. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan Majlis Convocation College University Agroscience Malaysia UCAM kali ke-19 di Nilai Negeri Sembilan semalam. Jelas beliau, UCAM berada di landasan sama yang mengangkat bidang pertanian dan peladangan ke arah melahirkan kumpulan profesional dalam bidang pertanian. Ia bertepatan dengan hasrat kerajaan yang bercadang untuk mengubah dasar baru TVET dalam melahirkan pekerja mahir terlatih, sekaligus menghapuskan persepsi ibu bapa terhadap pendidikan TVET yang dianggap sebagai pendidikan kelas kedua atau tidak relevan. Baik, sempena sambutan Hari Wanita hari ini, 15 pendaki wanita membabitkan pelbagai peringkat usia menggalas misi menawan Everest Base Camp. Misi 12 hari yang diketuai Profesor Madia Farha Abdul Ghaffar berlepas ke Everest Base Camp pagi tadi.
Majlis Pelepasan Ekspedisi Pendaki Wanita berusia antara 22 dan 56 tahun itu disempurnakan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Harun di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Kumpulan itu berhasrat membentangkan kemeja T bersaiz 250 XL di puncak Everest Base Camp untuk dimasukkan dalam Malaysia Book of Records. Sementara itu, Profesor Madia Farha berkata pendakian ke gunung berkenaan akan membawa misi memperkasa wanita. New York memasukkan pemakaian pelitup muka di sekolah-sekolah sekitar bandaraya itu bermula semalam. Pemakaian pelitup muka kini hanya menjadi pilihan kepada pelajar sejak diwajibkan pada Mac 2020. Bagaimanapun, pelitup muka masih diwajibkan untuk kanak-kanak di bawah umur 5 tahun yang belum layak untuk divaksin. Beberapa bandar di Amerika Syarikat telah menggugurkan prosedur operasi standard SOP COVID-19 apabila lonjakan jangkitan akibat Omicron semakin berkurangan. Not wearing like wearing masks in school because they always hurt my head and ears. So did you wear the mask today? Yeah, no. Why is that? Because my teacher said I didn't have to wear my masks on Monday. So you're pretty happy about that? Yeah. When they're inside, some people take it off. What do you think about that? I don't want to do that Why is that? because I don't want to get COVID. Lebih daripada 4,000 individu meninggal dunia akibat COVID-19 di New York pada Januari dan Februari, menjadikan 2 bulan tersebut paling buruk sejak pandemik bermula 2 tahun lalu. Namun jangkitan baharu dilaporkan telah merosot sejak beberapa minggu lalu dengan purata 700 kes setiap hari. Sebuah masjid di Delaware, Amerika Syarikat menyediakan kemudahan bersantai kepada pengunjung khususnya golongan kanak-kanak. Ia dilihat mesra pengunjung selain inisiatif pihak pengurusan mengimarahkan masjid tidak mengira usia. Menerusi siapan Twitter yang dimuatnai oleh Saif Suhairi, kelihatan kanak-kanak dan golongan dewasa melakukan pelbagai aktiviti seperti bermain pingpong, perang Nerf gun dan permainan konsol popular PS4. Ia ternyata menjadi satu tarikan supaya kanak-kanak gemar berkunjung ke masjid dan perkongsian tersebut menerima pelbagai komen serta reaksi daripada warga maya. Seorang pengguna media sosial berkata, ketika dia membesar di Raleigh, Carolina Utara, masjid sentiasa meriah dengan pelbagai aktiviti termasuk membuka gerai jualan. Sukan, bintang skuash wanita negara S. Siva Sanggari menjuarai kejohanan individu Kolej Kebangsaan Persatuan Skuash Kolej CSA di Amerika Syarikat. Siva Sanggari memperoleh kemenangan 3-2 menentang Hannah Motas dari Universiti Harvard untuk merangkul kemenangan individu pertamanya buat Universiti Cornell. Pemain berusia 23 tahun ini meraih catatan 11-4, 2-11, 11-9, 12-14 dan 11-7 untuk melengkapkan musim dengan sempurna menerusi rekod 19-0. Siva Sanggari nyata melakukan banyak pukulan tepat untuk mendominasi perlawanan sebelum mengesahkan kemenangan. Jurulatih Universiti Cornell, David Palmer, memuji Siva Sanggari kerana mempamerkan semangat juang yang tinggi. Leila Fernandez dari Kanada bergelar juara tenis jelajah WTA terbuka menteri di Mexico. Ia selepas menewaskan Maria Camila Osorio dalam pertemuan sengit perlawanan akhir. Fernandez yang diletakkan selaku pilihan kedua turun berdepan pilihan ke-6 Camila Osorio, dan Camila Osorio terdahulu menang set pertama dengan melengkapkan tiebreak 7-6. Kebangkitan kemudian dipamerkan Fernandez sebelum mencatat pungutan mata 6-4. Set penentuan nyata berlangsung dramatik sehingga mengheret ke tiebreak yang menyaksikan tuah lebih memihak Fernandez untuk mengakhiri mata kemenangan 7-6 sekaligus membolehkan pemain berusia 19 tahun ini mempertahankan kejuaraan yang dimenangi pada 2021. Aksi lumba kereta dan motosikal di Padang Pasir Abu Dhabi mengakhiri buletin didik. Saya Tarusyidin Muhammad Nazri. Salam hormat dan Assalamualaikum.